أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم إني أصبحت في حفظك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Para kawan-kawan yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita pada hari ini berada pada hari Jumaat terakhir di bulan Syaban pada tahun 1441 Hijriah ini, sebelum kita menyambut ketibaan bulan Ramadan Al-Mubarak yang akan datang lebih kurang dalam 5 hari lagi. InsyaAllah pada pagi ini kita menyambung lagi kuliah kita, pelajaran kita daripada kitab Al-Alamul Akhir, kitab alam yang terakhir, yang dikarang oleh seorang ulama bernama Dr. Muhammad bin Abdul Rahman Al-Uraifi, yang membicarakan berkenaan dengan kehidupan kita di alam akhirat nanti dan perkara-perkara yang kita akan tempuhi sepanjang perjalanan hidup kita ke sana, sehinggalah kita bertemu dengan syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah taala. Baik sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, dalam pelajaran kita kemarin semalam kita telah belajar berkenaan dengan mizan, apa yang ditimbang, dan juga kesudahan seseorang manusia selepas ditimbang amalan. Sekiranya baik maka dia menjadi ahli syurga, sekiranya berat yang jahat dia menjadi ahli neraka, dan sekiranya sama di antara amalan baik dan juga amalan yang tidak baik, maka kesudahannya dia akan masuk syurga. Tetapi selepas daripada semua ahli syurga akan masuk syurga dan ahli neraka akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, seperti mana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf pada ayat yang ke-46 dan 47. Itu kandungan kuliah kita pada hari kemarin. Hari ini kawan-kawan kita sambung lagi berkenaan dengan a'malul kuffar. Bagaimana amalan yang dibuat oleh orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita lihat dahulu bagaimana amalan yang dibuat oleh orang kafir. Orang kafir kalau pergi di akhirat ni tuan-tuan, apa akan jadi pada mereka? Baik. Allah Subhanahu wa taala telah janjikan bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi sesiapa sekalipun, sama ada dia seorang yang kafir ataupun dia seorang yang muslim. Bahkan setiap daripada kedua-dua manusia ini, muslim dan kafirnya,
akan menerima kesan daripada amalnya yang baik dan amalnya yang buruk. Kalau yang baik, alhamdulillah. Kalau yang buruknya, masya Allah. Demikian jugalah orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala ditimbang akan amalan mereka. Orang kafir ditimbang juga amalan mereka, tapi berat di sebelah jahat. Bila berat di sebelah jahat, maka mereka akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana firman Allah taala, ulaika alladzina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Allah Subhanahu wa taala kata, mereka itulah orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan kafir dengan ayat-ayat Tuhan mereka. Bila dia kafir kepada Allah, kesannya ialah fahabitat a'maluhum, akan gugurlah segala amalan yang dibuat oleh mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kesannya segala yang dibuat oleh mereka itu tidak akan memberi nilai yang berat untuk memberati mizan mereka, walaupun sedikit timbangan. Ibaratnya satu bunga pun tak naik, mata kilo ni tidak bergerak walaupun sedikit. Kenapa? Sebab mereka ni kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala ini, sahabat sekalian, amalan mereka terbahagi kepada dua. Golongan yang pertama ialah golongan tughyanun wa baghyun wa ifsadun fil ardi. Golongan orang yang kafir yang hidup mereka ni buat salah. Dunia ni dia berasa tagut pada Allah, dia buat kerosakan di bumi Allah Subhanahu wa taala, seperti mana Qarunnya, Fir'aunnya, Hamannya, Abu Jahalnya, Abu Lahabnya dan rakan-rakan seumpamanya. Golongan-golongan ini, amalan mereka ini batilah fasidah. Golongan ini, amalan mereka itu batil, amalan mereka itu fasidah, yakni amalan mereka akan rosak. Kenapa? Sebab mereka ni buat apa pun di atas dunia ni, dia tidak mengharapkan apa-apa balasan yang baik daripada Allah dan tidak mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sifatkan amalan puak-puak kafir lagu ni dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur ayat 40. Allah Subhanahu wa taala buat bandingan amalan puak-puak yang kafir ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, hak ni hak jenis kafir lawan Allah Subhanahu wa taala ni. Hak buat taru, buat kerosakan, buat segala-gala di muka dunia ni. Apa Tuhan kata? Au kadzulumatin fi bahrin lujjiyyin yaghshahu maujun min fawqihi maujun min fawqihi sahab zulumatun ba'duha fawqa ba'din idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Allah Subhanahu wa taala kata, atau orang-orang kafir itu keadaannya adalah umpama keadaan orang yang dalam gelap gelita di lautan yang cukup dalam, yang diliputi oleh ombak bertindih-tindih, di sebelah atasnya pula awan yang tebal. Demikianlah keadaannya gelap gelita bertelapis-lapis. Apabila orang itu mengeluarkan tangannya, ia tidak dapat melihatnya sama sekali. Ingatlah, sesiapa yang tidak dijadikan Allah menurut undang-undang peraturannya mendapat cara hidayah, maka ia akan beralih sebarang cahaya, tidak akan beralih sebarang cahaya yang akan memandunya ke jalan yang benar. Jadi Allah Subhanahu wa taala sifatkan amalan puak-puak kafir ini, ya kafir lawan Allah seperti pala-pala pengak Firaun, Qarun dan sebagainya ni. Mereka ni kawan-kawan sekalian, apa Tuhan kata? Mereka ini diumpamakan seperti berada dalam lautan yang dalam di malam yang gelap gelita, sehingga kalau mereka waktu ambil tangan mereka pun mereka tidak nampak, dan tidak ada apa-apa timbangan yang akan memberati mizan mereka pada hari akhirat. Kesudahan mereka ini ialah masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan yang kedua, orang kafir yang kedua ialah
orang kafir yang aktiviti mereka, amalan mereka di dunia ini, mereka merasakan dianya bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti sedekah. Banyak juga orang kafir yang bersedekah. Di zaman kita ni, kita tengok dalam keadaan PKP ini pun ada badan-badan bukan Islam yang bersedekah. Dulu waktu kita dilanda oleh Boh Kuning tahun 2014, kita melihat bagaimana orang-orang Cina mengumpulkan duit 1 juta dalam masa beberapa jam sahaja dengan dana yang mereka ada, membantu. Kalau Cina itu Islam, walhamdulillah, manfaatnya untuk mereka. Kalau dia bukan Islam, maka manfaatnya tidak ke mana. Tetapi amalan yang dia buat tadi, pada sangkaan dia mendapat manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti dia bersedekah ataupun dia menghubungkan tali silaturrahim, duduk sebelah menyebelah dengan orang Islam tapi hubungannya mesra. Wa nusratul mazlum, seperti dia membantu orang-orang yang kena zalim, ataupun dia buat reka cipta yang bermanfaat untuk makhluk Allah Subhanahu wa taala ini. Dia buat mikrofon yang saya guna ini, contohnya dia buat kereta, dia buat apa-apa benda yang bermanfaat di atas dunia ini. Orang yang seumpama ini, dia sangka ada manfaatnya di sisi Allah bila pergi di hari akhirat kelak. Tetapi semuanya ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan di dunia. Sebagai kebaikan yang dibuat oleh puak-puak kafir atas dunia ni, kebaikan dia buat ni, Allah Subhanahu wa taala akan balas kebaikan dianya la ni. Tuhawilah ni. Seperti bagaimana balasan dia? Ziyadatun fil amwal. Allah Ta'ala tambah banyak akan harta mereka. Warahatun fi qulubihim. Allah Subhanahu wa taala bagi kerehatan dalam hati mereka. Wa shifaa'un min amradihim, ataupun kalau mereka sakit, Allah Ta'ala sembuhkan sakit mereka. Wa himayatum minal adha, ataupun Allah Subhanahu wa taala pelihara mereka daripada segala perkara yang menyakitkan. Tetapi bila dia pergi di hari akhirat, la tanfa'uhum fil akhirah, tidak ada satu manfaat pun untuk mereka di hari akhirat kelak. Kenapa tuan-tuan? Faham tak? Si kafir yang buat amalan yang baik, adakah dia mendapat manfaatnya bila pergi di hari akhirat? Jawapan dia tidak. Segala kebaikan yang dia buat itu, Allah Subhanahu wa taala balas ia sewaktu dia hidup di alam dunia lagi. Bagaimana balasan Allah beri kepada mereka? Contoh, Allah tambahkan harta mereka, ataupun Allah bagi kerehatan pada hati mereka, ataupun Allah bagi penyembuhan pada penyakit mereka, ataupun Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka daripada segala musibah dan bencana. Bila mereka pergi di hari akhirat, la tanfa'uhum, tidak ada manfaatnya untuk mereka walaupun sedikit sahaja. Kerana li'anna syarta qabulil amal, sebab syarat untuk penerimaan amalan itu ialah huwa al-imanu billahi ta'ala. Syarat untuk Allah Subhanahu wa taala terima amalan manusia ialah dia kena beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila dia tak beriman pada Allah, walau sebaik manapun amalan yang dia buat di atas dunia, Allah Subhanahu wa taala balas kebaikan mereka itu di atas dunia sebelum dia pejam mata untuk pergi ke neraka, ke hari akhirat. Bila dia pergi ke hari akhirat, kawan-kawan sekalian, tetap dia akan masuk neraka Allah sebab dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kafir yang baik pun manfaat untuk mereka di akhirat tidak ada. Hanya manfaat berbentuk duniawi di atas dunia sahaja. Jadi kalau kita faham daripada dua keadaan ini bahawa tidak sama di antara si kafir yang buat amal yang keji dengan si kafir yang buat amal yang baik. Orang kafir pun ada dua. Ada orang kafir hak jauh, ada kafir tak jauh. Ada kafir yang suka buat benda keji dengan apa ni, buat zinanya, dengan makan ribanya, dengan makan babinya, dengan minum araknya, hidup sebagai seorang penjahat di atas dunia. Ada tu panggil orang kafir hak jahat. Ada selagi puak-puak kafir hak jauh. Ramai orang kafir hak jauh. Semua ni tidak sama balasan dia. Bahkan yang jauh tadi Tuhan balas atas dunia, seperti yang telah Amos sebutkan. Qauluhu ta'ala,
Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Hud ayat 15 dan juga 16, qauluhu ta'ala, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah kata, siapa yang hidup di alam dunia ini, dia buat kerja, dia nak kepada perhiasan hidup di dunia, dia nak tujuan dia duniawi saja, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka kami akan sempurnakan balasan kehidupan mereka di alam dunia. Hak buat, awak buat amal yang baik itu, awak nak tujuan dia gapo? Kalau awak nak tujuan dia tu untuk dapat kebaikan di dunia, maka baiklah, akui kamu atas dunia. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Mereka hidup di atas dunia ini, mereka tidak dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kena ingat, ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka ini, kata Allah, tidak adalah bagi mereka itu apa-apa pahala di hari akhirat, tidak ada apa-apa balasan baik di hari akhirat, illa an-nar, kecuali mereka akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun, maka segala kebaikan yang mereka buat itu gugur, tidak ke mana-mana, dan segala usaha mereka itu adalah batal. Wa batilun ma kanu ya'malun. Jadi segala yang dibuat oleh orang kafir tadi, kalau baiknya dia akan dapat kecapi hasilnya di dunia. Kalaulah yang jahat itu, dia akan lebih teruk daripada si kafir yang baik tadi. Allah Subhanahu wa taala buat bandingan bagi amalan ini yang bermanfaat kepada puak-puak kafir ni. Lagu ni keadaan dia. Orang kafir dia buat amal yang baik, buat amal yang baik daripada ihsan, amalan ihsannya, amalan sedekahnya, dia sangka seperti benda yang bermanfaat untuk mereka. Maka jadilah ia seperti seorang yang dahaga. Bila dia berjalan di tengah padang pasir ataupun tengah jalan raya yang panas, dia akan tengok jauh di sana seperti adanya cahaya, macam ada air di atas jalanan itu. Maka Tuhan kata, puak kafir tengok benda tu macam air, bila dia pergi depan, dia tidak ada apa-apa sekalipun. Orang Arab panggil sarab. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajada Allah 'indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Dan orang-orang yang kafir pada Allah Azza wa Jalla, mereka buat amal-amal yang baik sepertilah sarabin, seperti satu cahaya, nampak klik-klik jauh tu nampaknya macam air saja. Yahsabuhu dham'anu ma'an, orang yang dahaga menyangka dia seperti air. Hatta idza ja'ahu, sehingga apabila dia sampai ke tempat itu, lam yajidhu syai'a, tidak ada apa-apa. Wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Jadi puak-puak kafir ni, dia buat amalan baik macam mana pun kawan-kawan sekalian, tidak ada apa pun manfaat yang mereka perolehi di akhirat. Adapun manfaat duniawi itu banyak, seperti Allah murahkan rezeki mereka, Allah sihatkan tubuh badan mereka, Allah Ta'ala afiatkan mereka daripada musibah-musibah yang lain, sehingga mereka pergi ke hari akhirat. Maka bila pergi ke hari akhirat, tidak ada apa pun yang boleh mereka nikmati. Kenapa Allah Ta'ala tidak terima amalan yang dibuat oleh puak-puak kafir ini? Apa sebab Allah Ta'ala tak terima amalan yang dibuat oleh puak-puak kafir ini? Jawapannya ialah Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba dia, manusia ni, tujuan dia untuk beribadah menyembah Allah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala hantar pula pada Nabi alaihi wassalatu wassalam untuk bagi khabar gembira, khabar menakutkan. Maka bila Nabi mari raya, Al-Quran pula mari fawaddahu linnasis sabil. Para nabi telah ceritakan pada manusia, inilah jalan yang patut kamu lalu.
wa hadainahun najdain. Dan kami tunjukkan pada kamu ini dua jalan. Manusia ni patut kena pilih, imma syakiran wa imma kafura. Sama ada dia memilih jalan menjadi hamba Allah yang bersyukur, ataupun pilih jalan untuk jadi manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila Nabi telah mari raya memahamkan mereka dengan segala hujah-hujahnya, zahir dan Islam ni agama yang benar, tetapi dalam masa yang sama mereka ini sengaja untuk kekal mendustakan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak ada siapa pun yang memaksa mereka. Dia sendiri pilih untuk menjadi kafir, memilih jalan yang gila untuk mereka hidup di alam dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak terima, sebab dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua di hari akhirat dengan pelbagai jenis manusia, dengan pelbagai jenis warna manusia, agama yang berbeza, maka Allah Subhanahu wa taala akan hisab mereka semua di mahkamah Allah pada hari kiamat kelak. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran keadaan puak-puak kafir pada hari kiamat. Allah kata, wa yauma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i alladzina kuntum taz'umun. Wa yauma yunadihim, dan ingatlah pada hari kami menyeru manusia, fayaqulu aina syuraka'i. Maka dia kata, di mana ke sekutu-sekutu yang kamu sangka? Mu kata mu sembah Tuhanmu, di mana ke sekutu-sekutu Tuhan-Tuhanmu yang kamu sangka dulu ada? Mana Tuhanmu? Jadi naam, aina syuraka'i, di mana sekutuku yang kamu sembah itu? Kamu duk sembah dunia dulu, ya kamu duk agungkan Tuhanmu dunia dulu, ya kamu sembelih kambing kerana dia dulu, kamu sangka dia ni sebagai Tuhan seperti dengan aku selaku Allah. Di manakah dia? Kalau dia ada, boleh beri manfaat kepada kamu atau boleh menyelamatkan kamu daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, pada satu ketika ada seorang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini adalah isterinya kepada kepada Malik bin An-Nadar. Malik bin An-Nadar dia mati kafir, manakala Ummu Sulaim dia ni memeluk agama Islam. Dia merajuk sebab isteri masuk agama Islam ini, maka dia pun lari bawa diri pergi ke negara Syam, dan dia meninggal dunia di negara Syam, di Jordan sana, di Syria sana. Kemudian marilah Abu Talhah meminang Ummu Sulaim. Jadi Ummu Sulaim kata, bagaimana kamu nak kahwin denganku wahai Abu Talhah, sedangkan kamu ni kafir, aku ni Islam. Mahar aku Islamnya kamu. Kalau mu terima Islam, aku menjadi isteri kamu, dan itulah maharnya. Baik kawan-kawan sekalian, jadi dalam banyak-banyak ucapan Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha kepada Abu Talhah, dia berkata, dia kata, wahai Abu Talhah, berhala yang kamu sembah setiap hari. Dia Abu Talhah ni orang kuat sembah berhala. Depan rumah dia pun ada berhala di zaman jahiliah dia. Dia berkata, wahai Abu Talhah, berhala yang kamu sembah itu, apa yang dia boleh buat untuk kamu? Apa manfaat yang dia boleh buat untuk kamu? Dia buat gapo kamu? Mu ingat malik, gapo dia buat kamu? Artinya tuan-tuan, Abu Talhah berbaliklah mikir, dia tengok keadaan gitu, dia berbaliklah dia mikir, betul ke dak ucapan Ummu Sulaim tadi? Bila dia tengok ucapan ni betul sungguh, akhirnya Abu Talhah memeluk agama Islam, dan dia berkahwin dengan Ummu Sulaim radhiyallahu taala anhuma. Jadi tuan-tuan semua, yang disembah oleh puak-puak kafir ini tidak boleh membantu mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Wa qala Allah taala, wa amma man khaffat mawazin. Adapun orang yang bila ringan dia punya buku neraca amalan dia, fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah
narun hamiyah. Kesudahan mereka akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Yakni mizan mereka akan ringan, mereka akan rugi kerana mereka berada di mizan ataupun neraca orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-103 hingga ayat 105, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man khaffat mawazin." Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, "Wa man khaffat mawazinu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun talfahu wujuhahumun naru wa hum fiha kalihun alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukazzibun." Allah Subhanahu wa taala sebut keadaannya. Allah Subhanahu wa taala kata, alam takun ayat wa man khaffat mawazin. Adapun orang-orang yang ringan akan amalan baiknya, maka merekalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri masuk neraka Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Bila masuk neraka, talfahu wujuhahumun naru wa hum fiha kalihun. Api neraka itu membakar muka mereka. Api neraka membakar akan muka mereka dan tinggallah mereka di situ dengan muka yang huduh pucat. Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Allah Subhanahu wa taala kata, tidakkah mari kepada kamu akan ayat-ayatku sewaktu kamu hidup di dunia dahulu, fakuntum biha tukadzibun, tapi kamu telah mendustakan akan ayat-ayatku, kata Allah. Qalu, jawab puak kafir, Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Mereka menjawab, wahai Tuhan kami telah dikalahkan oleh sebab kecelakaan kami, dan dengan itu menjadilah kami ini kaum ataupun golongan yang sesat. Maka si kafir berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Ya Allah, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini ya Allah, dan kalau kami kembali ke semula ke alam dunia, kemudian kami buat kerja-kerja kufur lagi, fa inna zalimun, maka kami ni orang yang zalim. Tapi Tuhan jawab balik pada puak-puak kafir, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Allah kata, diamlah kamu dalam keadaan hina di sini dalam neraka Allah, dan janganlah sekali-kali kamu berkata-kata denganku. Bawa muka cek dengan aku. Mu puak kafir duduk dalam neraka ni, lepas tu bawa muka cek dengan aku. Tuhan haramkan puak-puak kafir bercakap dengan dia. Akhirnya mereka ini rugi di dunia, rugi di akhirat, merana sepanjang masa. Sebab itulah sahabat-sahabatku yang dikasihi sekalian, kesenangan di dunia ini hanya buat sementara saja. Menikmati senang tidak salah, tetapi iman kepada Allah Subhanahu wa taala mestilah kita jaga. Kita nak kita senang di dunia, tapi iman pada Allah kita jaga. Apabila kita jaga iman kita, kita akan selamat. Nikmati kesenangan di dunia dengan menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kesenangan dunia kita perolehi, nikmat di akhirat kita akan kecapi. Soalan berikutnya ialah halil kufaru yuhasabun. Adakah orang-orang kafir itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jawapannya ya. Orang kafir itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan ditimbang akan segala amalan mereka. Baik kawan-kawan, dah tahu dah puak kafir akan masuk neraka. Kenapa Tuhan muhasabahkan mereka? Kenapa Tuhan kira amalan mereka? Kenapa ditimbang akan amalan mereka? Sedangkan amalan mereka ini sudah pasti tak jadi apa-apa. Qala ta'ala waqifuhum innahum mas'ulun. Dalam surah As-Saffat ayat 24 Allah Ta'ala kata waqifuhum, dan hentikanlah mereka semua sekali. Innahum mas'ulun, bahawa mereka akan ditanya dan akan disoal oleh Allah Ta'ala pada hari akhirat kelak. Baik kawan-kawan, ditanya disoal pada beberapa perkara. Pertama,
hujah kepada mereka untuk menzahirkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu ta'ala fi suratil kahfi ayat 49, wa wudi'al kitab, diberikan pada mereka alkitab, buku amalan mereka. Fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi, maka kamu akan lihat puak-puak kafir itu rasa takut dengan kandungan buku amalan mereka sendiri. Puak kafir rasa takut dengan kandungan buku amalan mereka sendiri. Wa yaquluna, dan puak kafir berkata, ya wailatana, Allah celakanya kami, dia kata celaka 14 aku ni. Puak-puak kafir menyupuh diri dia sendiri. Ma li hadzal kitab, buku apakah ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, segala yang kami buat dalam dunia dahulu, kecilnya dosanya, besarnya perbuatan kami, illa ahsaha, melainkan semuanya dihitung oleh Allah. Wa wajadu ma amilu hadiran, puak-puak kafir dapati apa yang mereka buat di atas dunia ini semuanya hadir. Wala yazlimu rabbuka ahada, dan Tuhan kamu tidak buat zalim pada manusia walaupun sedikit. Jadi Allah Ta'ala hitungkan juga amalan puak-puak kafir ini untuk menzahirkan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Yang kedua, kenapa Tuhan hisab juga orang kafir ni, kata ulama. Allah Ta'ala hisab juga, timbang juga amalan puak-puak kafir ini untuk Tuhan wak nganyi pada mereka. Tuhan persendakan mereka supaya mereka ni sakit hati. Walau tara idh wuqifu ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqqi qalu bala wa rabbina qala fadhuqul azaba bima kuntum takfurun. Allah Ta'ala kata, dan tengoklah ketika mana mereka dihentikan di hadapan Tuhan mereka. Tuhan bertanya, alaysa hadza bil haqq, tidakkah benar ni adalah benar? Qalu bala wa rabbina, mereka berkata, benar sekali ya Allah, sesungguhnya engkaulah Tuhan kami. Qala fadhuqul azaba bima kuntum takfurun, dan Tuhan kata pada mereka, fadhuqul azab, hei puak-puak kafir, rasalah kamu akan azab ini yang telah kamu telah lakukan ia di alam dunia dahulu. Jadi tuan-tuan semua, dia Tuhan hisab mereka untuk Allah Ta'ala persendakan mereka, nak suruh sakit hati lagi mereka. Yang ketiga ialah golongan yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, mereka juga dibebani dengan tugas-tugas syariah sebagaimana orang Islam yang lain. Kalau mau berimeh, hak ni lah. Tapi puak-puak kafir sebab dia tolak agama, maka beban itu mereka tidak rasa pun yang mereka lakukan. Orang kafir, bila dia kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia keluarkan zakat, dia tidak sembahyang, sedangkan dia ni orang seperti kita juga, maka Tuhan hukum mereka sebab mereka tidak masuk Islam, tidak pilih agama Islam. Mereka tidak melaksanakan perintah Allah seperti sembahyang, zakat dan sebagainya. Sepatutnya mereka ni kalau masuk Islam, dia kena buatlah benda tu, tapi dia tolak agama Islam. Oleh kerana dia tolak agama Islam, pasal apa dia tak buat benda ni? Sebab dia kafir pada Allah Ta'ala. Kama qala ta'ala, wa wailul lil musyrikin alladhina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Allah Ta'ala kata, dan celakalah bagi orang-orang yang musyrikin, yang kafir pada Allah. Alladhina la yu'tuna az-zakah, orang yang tidak mengeluarkan zakat, wahum bil akhirati hum kafirun, sedangkan mereka ini kawan-kawan sekalian dengan hari akhirat mereka ni kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuba tuan-tuan perhati dalam surah Al-Muddathir, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut berkenaan dengan manusia celaka ini. Qala ta'ala, ma salakakum fi saqar. Allah kata, apakah yang menyebabkan kamu ni masuk neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin, kami duduk dunia dahulu, kami tidak pernah sembahyang. Wa lam nakun nut'imul miskin, kami tidak beri makan pada orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin,
kami ini duduk dunia dahulu kami bercakap benda-benda, kami nak cakap benda yang tidak berfaedah, benda yang lara-lara dan sebagainya, sama puak-puak kafir yang lain. Wa kunna nukazzibu biyaumiddin, dan kami duduk dunia dahulu kami tak percaya pada hari kiamat. Jadi puak-puak ni dihisap oleh Allah sebab mereka juga sepatutnya kena beramal seperti mana kita orang Islam. Yang seterusnya orang kafir ni kawan-kawan, kenapa Tuhan hisap mereka? Kerana orang kafir juga berbeza pada kafir mereka, berbeza pada dosa mereka, berbeza pada maksiat mereka. Jadi kalaulah puak kafir ni, hak ni kafir ni berzina, kafir ni tidak berzina. Ada orang kafir dia tidak terima Islam tapi tak sembah berhala. Ada. Kita tak Tuhan. Kita tak Tuhan. Macam orang asli di Kelantan kita. Orang asli di Kelantan kita, hak mana masuk Islam tu masuklah. Tapi kalau orang asli tak masuk Islam, tuan boleh kita tengok di kapur dia. Mana ada berhala walaupun sikit, tak ada. Ya tua-tua berpegang dengan anamisma dia yang lama. Tapi bagi yang baru, Islamnya tidak, tapi sembah berhalanya tidak. Sudah pasti berbeza dengan puak-puak yang lain. Jadi, hisab dan timbangan amalan ini untuk menyatakan tahap mereka. Hak ni kafir kuat, hak ni kafir sikit. Maka maratib, susunan mereka itu memberi kesan kepada azab mereka. Bukannya hisab dengan tujuan untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, seperti mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang pak saudara dia Abu Talib. Wa qad mata kafiran. Abu Talib ni kawan-kawan dia mati kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Fa haddatsana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an halihi fil akhirah. Maka Nabi kita ceritakan keadaan Abu Talib di hari pada di masa depan dia di akhirat. Faqad sa'alahu Al-Abbasu. Maka Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hal nafa'ta Aba Talibin bi syai'in fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu lak?" Faqala na'am huwa fi dahdahin min narin walaula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Lalu Al-Abbas bin Abdul Muttalib dia bertanya. Dia kata, "Wahai Rasulullah, adakah kamu telah bagi manfaat, faedah kepada Abu Talib, sesuatu faedah untuk akhirat dia?" Fa innahu, sebab Abu Talib masa hidup di alam dunia dulu, dia sentiasa menjaga kamu dan dia marah pada orang kerana mengusik kamu. Faqala, kata Nabi, "Ya wahai pak saudaraku, pamanku Al-Abbas, betul. Naam, ya. Dia ni huwa fi dahdahin minan nar, huwa fi dahdahin minan nar walaula ana lakana fi darkil asfali minan nar." Baik. Ya, kata Abu Talib, huwa fi dahdah. Kalimah dahdah dalam bahasa Arab ialah al-ma'ur raqiq ala wajhil ard. Air yang sedikit di atas bumi sehingga buku lali. Bila ada musim hujan jalan raya kita jalan, ada air sikit. Air itu pula tapak kaki pun tidak lindung. Maka disebutkan di sini bahawa azab yang menimpa Abu Talib itu seperti api neraka berada di bahagian kakinya. Kalau tidak kerana aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakana fid darkil asfali minan nar, maka nescaya dia berada di dasar neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi azab yang terkena kepada pak saudara Nabi Abu Talib lebih ringan daripada azab yang terkena kepada Abu Lahab. Menjawab soalan Cikgu Sufyan tadi, maksudnya di sini ialah orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala itu berbeza dari segi azabnya. Abu Talib betul dia kafir kepada Allah, tapi jasa dia besar untuk Islam. Maka Nabi kata, aku bagi bantuan kepadanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dia merasai sedikit daripada azab neraka. Di tapak kakinya ada azab neraka, tapi luar yang lainnya tidak di neraka Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ibarat yang difahami. Dan kita faham lagi bahawa orang lain berbeza dengan Abu Lahab. Abu Lahab yang turun pada surah
surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablun min masad. Ini kisah Abu Lahab dan isterinya yang begitu kuat menentang agama dan perjuangan yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kawan-kawan sekalian. Soalan berikutnya ialah, bagaimana ditimbang amalan puak-puak kafir? Nak timbang ni tuan-tuan, mesti ada amal yang saleh duduk di sebelah satu, amal yang jahat duduk di sebelah satu. Jadi yang baik di sebelah satu belah neraca, yang jahat di sebelah neraca. Jadi amalan puak-puak kafir ini nak timbangnya macam mana? Itu maksud kita. Ditimbang amalan puak-puak kafir ini fi kaffatai al-mizan. Baik. Dalam kata ulama, ditimbang amalan puak kafir ini dengan kedua-dua mizan, dua-dua neraca tadi. Diletakkan di sebelah mizan timbangan ini, diletakkan kufurnya dan kejahatannya. Tidak ada apa-apa kebaikan yang mereka buat. Kalau ada kebaikan yang mereka buat, diletakkan di sebelah ini, di sebelah yang satu lagi. Ini kafir mereka, ini kejahatan mereka. Tengoklah mana yang berat, ya. Tengok mana yang berat. Ada pun orang yang kafir waktu hidup di alam dunia dahulu, kawan-kawan, dunia di sini, puak kafir ni dia buat benda yang baik-baik, maka dia sudah pun dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang disebut tadi, seperti kerehatan hatinya, ketenangan jiwanya, keberkatan pada rezekinya, diperbanyakkan hartanya. Mereka tidak dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, walau apa pun timbangan itu, kesudahannya mereka masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, dia kata bahawa Allah Subhanahu wa taala beri kesenangan pada orang kafir yang baik-baik ini di alam dunia, supaya mereka ni bila lagi di hari akhirat kelak tidak ada apa lagi yang mereka boleh minta dengan Allah taala. Innallaha la yazlimu mu'minan hasanatan yu'ti biha fid dunya wa yujzi biha fil akhirah wa ammal kafiru fayut'imu bihasanatin ma amila biha lillahi fid dunya hatta idza afdha ila al-akhirah lam takul lahu hasanatun yujza biha. Hadis riwayat Imam Muslim. Bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak buat zalim kepada mana-mana orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin dia tidak akan dizalimi kebajikan yang mereka buat. Adapun puak-puak kafir yang buat kebaikan itu, maka diberi makan mereka di alam dunia dengan kebaikan yang mereka buat itu, sehingga bila dia pergi di hari akhirat, lam takul lahu hasanatun yujza bihi, maka tidak ada baginya satu pun kebaikan untuk dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala pada mereka. Baik. Jadi kawan-kawan yang dikasihi sekalian, kesimpulan kitanya ialah bahawa segala yang dibuat oleh puak-puak yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala ini, mereka akan menerima kesannya. Kalaulah dia kufur terus, dia ni pala-pala halimuna lawan Allah Subhanahu wa taala ni, dia terima azab lebih berat lagi daripada puak-puak kafir yang kafir mereka tapi suka buat kebajikan di muka dunia. Jadi walaupun sama-sama kafir, azab mereka ini berbeza. Yang kafir besar lawan Tuhan dan semua berhala dan sebagainya, ini azabnya. Yang kafir lain ni mungkin azab dia ringan sedikit, seperti mana kisah berlaku kepada paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Talib. Dan puak-puak kafir ini mereka juga ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebab beberapa perkara yang saya telah sebutkan tadi. Kesimpulannya, Allah Ta'ala nak tegakkan hujah pada puak-puak kafir. Allah Ta'ala hisap mereka untuk menghina mereka. Dan yang ketiga, orang kafir ini sepatutnya dia beramal serupa kita orang Islam juga. Dan yang keempatnya, puak-puak kafir ini berbeza pada kafir mereka. Hal ni kafir dia berat, hal ni kafir dia ringan. Ini semua keadaan-keadaan yang akan lalui oleh puak-puak kafir. InsyaAllah sahabat-sahabatku dikasihi sekalian, pada esok hari kita akan bincang apakah amalan-amalan yang akan memberati mizan kita. Bila kita pergi hari akhirat, kita nak ada amalan letak ni jadi berat.
Berat alik baik. Bila berat alik baik, alik jahat dengan sendiri, alik sendiri derek-derek, insya-Allah kita boleh syurga. Jadi pagi esok kuliah subuh saya bertajuk beberapa amalan yang akan memberati akan mizan kita pada hari akhirat kelak. InsyaAllah saya akan kongsikan dengan tuan-tuan beberapa amalan-amalan yang kita boleh amalkan dalam kehidupan kita. Semoga kalau kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita menghadap dengan hati yang sejahtera. InsyaAllah bertemu lagi pada pagi besok. Hari ini kawan-kawan, hari Jumaat yang mulia, kita sudah tak silap saya 4 kali tidak mengerjakan solat Jumaat kerana disebabkan oleh bahaya yang berada di persekitaran kita, virus corona ini. Seluruh dunianya, fatwa ulamanya begitu. Ada orang bertanya, boleh tak nak solat zuhur di rumah, nak solat Jumaat di rumah, ganti daripada itu. Maka ulama kata solatlah zuhur dalam suasana begini. Itu keputusan fatwa dikeluarkan oleh para alim ulama. Jadi kita terimalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Nak sebut rindu ni kawan-kawan, rindulah semua. Kita yang puluhan tahun 5 waktu berulang alik ke masjid, mengerjakan perintah Allah, tiba-tiba kita tidak dibenarkan pergi atas sebab-sebab yang lulus dari segi syariatnya. Kita pun tidaklah pergi. Memanglah sedih, tetapi apakan daya, itu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Usah kita prejudis kepada pihak berkuasa, mengatakan demikian. Pihak berkuasa dia berfikir lebih luas, lebih besar lagi daripada kita. Dia berkata, bapa tak wiginya, letaklah 1 meter seorang. Orang kita ni tuan-tuan, hak tak ada denda, tak ada polis nak cara ni, nak suruh ikut. Hak polis cara jalan raya, PKP ni pun tuan-tuan semua. Orang tak era belah mana. Siapa ada orang kena samai, ya kerajaan samai tu pasal apa? Sebab nak jaga tak sewi kita ni gerak. Ketua keluarga boleh tubik ni, tubik pergi beli lauk, beli gapo, baliklah. Ya patut pergi kerja, boleh pergi kerja, dia jaga cara-cara dia benarkan oleh kerajaan. Jadi kita hak tak ada kerja ni, kita duduk dia-dia di rumah kita, buat kerja di rumah, banyak kerja rumah kita boleh buat. Kita boleh siap gotu, boleh siap goni, boleh cuci rumah, boleh macam-macam sejuta ni kata orang Kelantan. Kebaikan kita boleh buat tuan-tuan semua. Jadi kita doa kepada Tuhan di hari Jumaat yang mulia ini, banyak baca surah Al-Kahfi, banyak berselawat kepada Nabi SAW. Dan kitanya bila kita baca surah Kahfi, selawat ke Nabi, kita berdoa banyak, ya Allah, ya Tuhan kami, dengan rahmat-Mu ya Allah, maka angkatkanlah bencana musibah ini daripada kami semua, agar kami dapat menjalani kehidupan dengan baik dan sejahtera. Ya, berdoalah sepanjang hari Jumaat, hari Sabtu. Dan kita jaga semaya Jumaat, jaga pula sunat qabliyah, sunat ba'diyah. Maya Jumaat dengan keluarga, menjadi ketua keluarga kita, jaga maya Jumaat. Sikit lagi nak latih maya tarawih pula. Boleh jadi kita ni maya raya di rumah kita berkali. Kita kena ketebah sendiri di rumah. Carilah tek-tek ketebah, reka-reka, carilah anak-beranak kita, rumah kita 5 orang, tak apalah, pakat takbir raya di rumah kita, maka si suami ayah ni menjadi tok imam. Jadi tok imam, mudah-mudahan motivasi kita lepas coronavirus ni, kalau tok imam tak ada di masjid kita boleh tok imam terik ni. Maknanya melahirkan ramah tutup imam. Sebab lah ni kita pakat duduk jaga semaya, kita pakat belajar hukum hakam, pakat dengar dalam YouTube dan sebagainya. Jadi tuan-tuan semua, kita pakat usaha biar lepas coronavirus ni ramai orang boleh jadi tu imam, ramai orang insafi diri, ramai orang nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nama Tuhan disebut di mana-mana. Alangkah bahagianya kehidupan kita ni, sahabat-sahabatku sekalian. Insya-Allah itulah harapan saya bersama saya pada pagi besok, iaitu di bawah tajuk apa ni, amalan yang paling berat, amalan yang memberati mizan kita pada hari akhirat kelak, insya-Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Bertemu saya pada malam ini dalam kuliah tafsir Al-Quran, insya-Allah.